era ekonomi, era baru dalam ekonomi, yang mana bahawa disebabkan oleh kerana suasana keadaan, ya, kita banyak juga orang yang dia kita rasa kerana kos untuk mengambil pekerja terlalu tinggi dari segi gajinya dan sebagainya, mereka lebih suka bekerja dengan mereka yang disebut sebagai freelance ni, yang tidak terikat dengan akta pekerja. Ini pekerja gig, itu maksud gig. Gig ni maksudnya pekerja ataupun petugas yang mereka tidak mempunyai kontrak mengikut akta pekerja. Kalau akta pekerja tu dia kena bayar KWSP, kena bayar gaji sekian banyak. Tapi ini bergantung kepada kontrak selama mana mereka bekerja. Jadi kita dapati bahawa ini adalah merupakan trend ekonomi dunia, ya. Trend pekerjaan di dunia. Saya pun tak tahu. Mungkin cucu saya besok dia terpaksa buat 3-4 kerja. Ataupun dia terpaksa kerja 3-4 company dalam masa satu masa. Dia tidak ada ikatan dengan syarikat tersebut, tetapi based on mungkin bergantung kepada ini kontrak ataupun project basis sebagai contoh. Tapi perkara ini ianya menjadi lebih lebih ketara apabila kita menghadapi COVID. Ya, didapati bahawa sektor pekerjaan, kebanyakan sektor pekerjaan ini, terutama kilang dan sebagainya, terpaksa tutup. Dan pasaran kerja yang paling banyak sekali ketika itu adalah delivery, sebab orang tak boleh keluar. Jadi terpaksalah delivery ataupun penghantarannya menjadi satu pekerjaan baru pula, ya, yang menjadi yang orang yang tak ada kerja tu dia buat jadi penghantar sebagai contoh. Okay? Jadi sebab itulah bila kita lihat bahawa ini berleluasa satu. Yang keduanya, kita memang tidak ada satu rang undang-undang ataupun satu suruhanjaya yang sebenarnya kita mengawal selia pekerja-pekerja yang sambilan ini, yang bekerja mengikut projek, mengikut masa tertentu ni. Contohnya penyanyi, mereka ni gig. Contohnya tour guide ataupun pemandu pelancong, mereka ni gig. Contohnya sebagai contoh dia sebagai arkitek, tetapi based on that project, ya, dia buat untuk projek-projek tertentu saja. Dia tidak terikat dengan dia seorang arkitek. Dia freelance, ya. Itu gig. Banyak sebenarnya gig ini. Tetapi sebab itulah kita menyeru kepada kerajaan supaya kita bersedia untuk menghadapi perubahan landscape ekonomi ataupun landscape industri yang berubah-ubah ini, agar kita menyediakan satu suruhanjaya. Saya sebenarnya meneruskan ini selepas Datuk Zahid, Presiden, melantik saya sebagai Sekretariat pekerja dan juga NGO ni. Dan apabila kita lihat bahawa ini ada kelompong sedikit tidak diisi, maka kita tumpukan. Alhamdulillah, ya. Ianya bermula oleh pemuda dulu. Zaman Datuk Ashraf dia dah mulakan. Kemudian saya menyambung, dan antara cadangan kita adalah untuk kita menubuhkan suruhanjaya. Kita maklum kepada Presiden telah bawa di Perhimpunan Agung tahun lepas. Ya. Kemudian kita buat seminar, kita kumpulkan kawan-kawan kita dan sebagainya. Dan akhirnya kita desak kerajaan untuk tubuhkan, dan akhirnya Perdana Menteri, maknanya Perdana Menteri ini sensitif, dengar pandangan daripada kita, dan beliau telah mengumumkan semasa Kongres Ekonomi Bumiputera. Sebab ramai di kalangan pekerja-pekerja ini, ramai di kalangan pekerja ataupun pekerja sambilan ini, mereka adalah merupakan orang Melayu. Jadi ditubuhkan suruhanjaya supaya kita harmonikan. Ada mereka yang akan mengawal selia. Contohnya tentang platform, ya, ini operator ni, dia macam-macam lah, macam-macam, tak ada satu standardization yang ada, dan kita tak tahu kementerian mana sebenarnya yang jaga. Kementerian Pengangkutan ke, Kementerian Sumber Manusia ke, Kementerian Pembangunan Usahawan ke. Jadi apabila kita ada satu suruhanjaya ni, maka semua orang akan tertumpu kepada satu panca kuasa, iaitu suruhanjaya je untuk mengendali semua perkara. Macam ni lah, macam suruhanjaya pencegah rasuah, suruhanjaya tenaga, suruhanjaya, banyak lagi kita ada macam-macam suruhanjaya yang kita ada, yang bertujuan untuk mengemaskini tata kelola atau pentadbiran. Okey.